Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Javinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 1 April 2020. Sabah mencatat tambahan 5 kes positif baharu COVID-19 iaitu 3 kes dari Tawau dan masing-masing 1 kes dari Sandakan dan Lahad Datu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes bagi negeri ini sebanyak 206 kes. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataan media berkata setakat semalam 12 pesakit telah sembuh dan discharge dari hospital. 613 buah katil disediakan untuk pesakit COVID-19 di 6 buah hospital berpakar di Sabah dengan 45% penggunaan katil setakat ini. 2 pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi. 25 pusat kuarantin telah dibuka dengan 2 lokasi baru iaitu Kokili Inn Hotel Sipitang dan Oyo Hotel Lucky 11 Kota Kinabalu. 800 orang ditempatkan di pusat kuarantin dan 8 dibenarkan pulang. Bilangan kumulatif dalam pemantauan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di rumah sehingga kini seramai 7,549 orang. Bilangan kontak rapat 6,434 dan bilangan kontak rapat yang telah tamat tempoh kuarantin di rumah 14 hari ialah 1,115 orang. Dalam pada itu, JKNS merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang memberi sumbangan sama ada dalam bentuk wang tunai, peralatan dan makanan serta sokongan moral kepada semua petugas barisan hadapan COVID-19 di semua hospital, klinik makmal kesihatan awam, bilik gerakan CPRC negeri dan daerah dan yang berkaitan. Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi serta Pusat Instrumental dan Perkhidmatan Sains menghasilkan 300 liter cecair pembersih tangan dan 1,000 pelindung muka. Peralatan itu akan disumbangkan kepada barisan petugas hadapan di UMS, Askar Wataniah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata inisiatif itu langkah proaktif UMS sepanjang tempoh PKP. Kita telah menghasilkan hand sanitizer dalam 300 liter dan kita juga telah menghasilkan lebih 1,000 pelindung muka. Yang kedua-dua ini telah pun kita hantar ke frontliner, bukan hanya di kalangan universiti, juga di Kementerian Kesihatan itu sendiri. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis penyerahan cecair pembersih tangan UMS Covinizer Hand Sanitizer dan pelindung muka UMS kepada petugas barisan hadapan UMS di Kota Kinabalu. Turut berlangsung penyerahan replika cek berjumlah RM20,000 daripada Yayasan Nur Jauhar YNG kepada UMS yang disampaikan pengurusinya Kolonel Haji Alhamra Tun Johar. Yayasan Nur Jauhar telah menyumbangkan sebanyak RM20,000 kepada pihak universiti untuk membantu pihak universiti dalam kos-kos penyediaan makanan kepada pelajar-pelajar yang terkandas tidak dapat balik ke rumah atau ke kampung masing-masing. So di dalam tempoh pergerakan kawalan ini. Sementara itu, Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS kini bersiap sedia untuk menjadi pusat pengesanan COVID-19 sekaligus membantu Jabatan Kesihatan Negeri menjalankan ujian mengesan virus itu. Pengarahnya Dr. Zarina Amin dalam kenyataan memaklumkan sepasukan penyelidik IPB telah mengadakan latihan dalam ujian saringan wabak COVID-19 pada 27 Mac lalu bagi tujuan itu. Katanya antara yang dilaksanakan perbincangan langkah kerja, penilaian risiko, penyimakan prosedur operasi standard SOP dan langkah mitigasi daripada penerimaan, penyimpanan, pemprosesan sampel, analisis data dan pelupusan sampel. Kawalan di laluan pintu masuk perairan negeri ini dipertingkat khususnya di daerah Tawau. Langkah itu bagi mengekang kemasukan dan penyelundupan masuk melalui jalan tikus ke negeri ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah ACP Muhammad Fajiri Ali berkata langkah itu termasuk memantau secara rapat kemasukan jemaah tabligh di Sabah yang masih berada di Indonesia. Beliau menasihatkan kumpulan tabligh berkenaan berhubung terus dengan pihak Majlis Keselamatan Negara MKN sekiranya mereka mahu kembali di negeri ini.
24 individu daripada kumpulan tabligh menyertai Perhimpunan Tabligh Dunia Zon Asia 2020 di Sulawesi, Indonesia dikuarantin di pusat kuarantin daerah Tawau. Sementara itu, mengulas pergerakan di seluruh perairan Sabah sepanjang tempoh PKP, ACP Muhammad Fajri berkata setakat ini tiada sebarang percubaan masuk secara haram dilaporkan. Mengatur gerakkan seramai 350 orang pegawai dan anggota pasukan Polisi Marin dan juga APMM seramai 100 orang, melibatkan 450 pegawai dan anggota pada masa ini di perairan Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama PPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APM MDI di Kota Kinabalu. PPM juga bekerjasama dengan APMM untuk mengawal sebarang pergerakan di Sabah termasuklah baki penghantaran bot kumpit di beberapa lokasi perairan negeri ini. Penglibatan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi menjayakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP memerlukan kerjasama orang ramai yang melibatkan tentera darat, tentera laut dan tentera udara berganding bahu dengan pasukan keselamatan lain, khususnya polis Diraja Malaysia Rela dalam sekatan jalan raya. Jangan menganggap pasukan keselamatan, tentera, polis, rela dan sebagainya yang terlibat itu adalah musuh. Sesungguhnya kita semua ini pasukan keselamatan, anggaplah kami sebagai pasukan sahabat. Yang mana kami pasukan sahabat ini cuba untuk berusaha untuk memutuskan rantaian wabak penyakit COVID ini. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan sekatan jalan raya di Jalan Penampang Bypass. Menurut Datuk Muhammad Khir, seramai 652 anggota ATM terlibat dalam sekatan jalan raya di seluruh negeri sehari. Kehadiran pasukan keselamatan seperti Polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia di sepanjang sekatan jalan raya sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini bukanlah bertujuan untuk menakut-nakutkan anda, malah ianya tanggungjawab mereka untuk memastikan rantaian COVID-19 ini dapat dihapuskan. Justru kerjasama daripada masyarakat untuk terus mematuhi PKP amat diperlukan. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah terus komited meningkatkan pencapaian menerusi pendekatan turun padang dan memperkenal pelbagai program dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada lapisan masyarakat. Sempena ulang tahun RTM ke-74, RTM sebagai jenama media paling dipercayai, RTM Sabah terus mengurak langkah berusaha menepati citarasa lapisan masyarakat dengan menyediakan kandungan program yang menarik dan berinformasi dari segenap lokasi. RTM sebenarnya memberikan impak yang besar kepada masyarakat kerana bukan hanya memberikan hiburan tetapi RTM juga memberikan maklumat yang tepat dan sahih kepada masyarakat semua. Memang menjadi satu ejen untuk menyebarkan maklumat dan satu ejen untuk penguatkuasaan juga. Jadi pada saya RTM dan media ini telah memainkan peranannya yang baik dalam penyebaran maklumat khususnya kepada operasi COVID-19 ini. Selain menyebar luas maklumat, RTM turut menghiburkan masyarakat menerusi rancangan hiburan sama ada menerusi siaran radio maupun TV, program berbentuk ilmiah dan perbincangan. Selaras usia RTM ke-74 tahun, RTM sesungguhnya terus maju seiring kemajuan pesat teknologi maklumat dan komunikasi serta visi kementerian dalam menyampaikan berita sahih, tepat dan menyeluruh kepada masyarakat. Selamat menyambut Hari RTM ke-74 daripada saya Malina Zia Datuk Muhammad Julaspi. Selamat ulang tahun yang ke-74 kepada RTM. Selamat menyambut Hari RTM ke-74. Selamat menyambut Hari RTM ke-74. Terbaik! Selamat menyambut Hari RTM yang ke-74. Selamat menyambut Hari RTM ke-74 untuk anda semua. Selamat Hari RTM. Kami warga RTM Sabah mengucapkan selamat ulang tahun RTM.
mendapat pengiktirafan sebagai jenama media paling dipercayai di Malaysia, membuktikan bahawa RTM juga setanding dengan jenama media yang lain. Justru kepada seluruh warga RTM, ayuh kita teruskan komited untuk memastikan maklumat yang tepat dapat disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selamat menyambut ulang tahun RTM yang ke-74. Sarifah Munazah Sarif, RTM. Baik, saudara, sekian berita pagi Sabah dan sekali lagi saya mewakili seluruh warga RTM Sabah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM yang ke-74 dan kepada anda teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia, dan suka untuk diingatkan selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Saya Javinia Jim Lajim, salam sejahtera.